السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا Recording in ونساء progress. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat berhimpun bersama-sama dalam kuliah Zoom ini untuk kita sambung semula kuliah kita membaca kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Arifi yang bertajuk Nihayatul Alam ataupun Pengakhiran bagi Alam ini, yang membicarakan berkaitan dengan petanda kiamat. Dan insya-Allah pada malam ini kita nak bermula dengan bab yang ke-55, membicarakan berkenaan dengan tanda-tanda kiamat kecil. Yang mana bab yang ke-55 ini tajuk dia kasratul kitabah wa intisharuha, yang bermaksud hadis ini ataupun bab ini ingin membahaskan berkaitan dengan hadis, berkaitan dengan yang hadis yang menceritakan tentang banyaknya penulisan dan tersebar luahnya penulisan di akhir zaman. Kata Syekh, kanatil kitabatu wal kutub ghaira muntashirah bal adamul kitabah zahiratan ataupun zahiratun bainan nas. Fa akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna min alamati as-sa'ah zuhurul qalam wantisharul kutub wal kitabah, yang bermaksud, katanya kanatil kitabatu, penulisan dan buku-buku tidaklah tersebar luas. Sesiapa yang membaca kitab-kitab ulumul hadis yang membicarakan tentang bagaimana hadis itu tersebar, bagaimana hadis itu dipelihara, dia akan dapati bahawasanya kebanyakan muhaddisin di zaman awal daripada kalangan sahabat dan daripada kalangan tabi'in, mereka tidak begitu suka untuk menulis hadis. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melarang sebahagian sahabat untuk menulis hadis. Dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la taktubu anni faman kataba anni ghaira al-Qur'an falyamhu. Hadis riwayat Abu Sa'id. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu tulis daripadaku. Sesiapa yang menulis daripadaku selain daripada Al-Quran, maka hendaklah dia padam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni tak benarkan sahabat untuk menulis hadis. Tapi tulis Quran boleh. Cuma tulis hadis ni Nabi tak berapa galak. Tak berapa galak kan. Adakah bermakna Nabi melarang ini secara keseluruhan? Jawapannya tidak. Kerana di sana ada riwayat yang menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan sebahagian sahabat untuk menulis. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam Sunan, yang mana kata Al-Imam Abu Dawud,
kuntu aktubu, yang mana kata Imam Abdullah bin Amr bin Al-As, dia kata kuntu aktubu kulla syai'in sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fanahatni Quraisy وقالوا تكتب كل شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بشر يتكلم في الرضا والغضب أمسكت عن الكتابة وذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فأومأ بيده إلى فيه اكتب فوالذي نفس محمد بيده لا يخرج منه إلا حق atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Amr, aku dulu menulis semua benda yang aku dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Quraisy menghalang aku daripada menulis dan mereka mengatakan, adakah engkau ingin tulis semua perkara yang kau dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sedangkan baginda itu adalah bashar, baginda itu adalah manusia, yatakallam fir ridha wal ghadab, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bercakap dalam keadaan suka dan dalam keadaan marah. Fa amsaktu 'anil kitabah, kata Abdullah bin Amr, aku pun berhenti daripada menulis. Wa dzakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku menyebut perkara itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepadaku. Sambil Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya di mulutnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, uktub, tulis, wallazi nafsu Muhammadin biyadihi, demi diri Muhammad, demi Tuhan yang diri Muhammad ada di tangannya, la yakhruju minhu illa haq, tidak akan keluar daripada mulut aku ini melainkan kebenaran. Hadis ini membuktikan yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan melainkan perkara yang benar. Apa saja yang keluar daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merupakan panduan bagi mukmin, merupakan panduan bagi orang-orang Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan para sahabat untuk menulis sebahagiannya, walaupun bukan semua, tapi Abdullah bin Amr mendapat kebenaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menulis. Begitu juga dalam hadis yang lain, ketika mana Abu Syah, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang meminta agar ditulis pesanan-pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditulis pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, uktubu li Abi Syah, tulis untuk Abu Syah. Maka hadis Nabi itu ditulis. Tetapi kenapa di dalam hadis Abu Sa'id ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang? Kata guru saya, Syekh Muhammad Abu Lais Al-Khirabadi, dia mengatakan bahawasanya larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sahabat menulis hadis, ia merupakan larangan kerana pada zaman itu kebanyakan manusia tidak boleh menulis dengan baik. Kebanyakan manusia tidak boleh menulis dengan betul, melainkan hanyalah sebahagian kecil yang mampu menulis dengan elok. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bimbang, takut-takut nanti Al-Quran itu bercampur dengan hadis, dalam keadaan kita tidak boleh nak membezakan yang mana satu Quran dan yang mana satu hadis. Di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam riwayat Abu Daud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahnu ummatun ummiyah la naqra wa la nahsib. Kami ataupun kita merupakan umat yang buta huruf. Umat yang buta huruf. La naqra wa la nahsib. Yang mana kita tidak boleh membaca dan kita tidak boleh mengira. Tak boleh baca dan tak boleh mengira. Oleh kerana itulah pada zaman awal Islam, kebanyakan daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni banyak menghafal.
Apa saja yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut mereka akan dengar, mereka akan hafal. Bahkan golongan tabi'in, mereka juga tidak begitu suka anak murid mereka menulis hadis. Kenapa? Kerana nanti kalau banyak menulis, kurang untuk menghafal. Kurang untuk menghafal. Tambahan pula, alat tulis pada zaman tu sangat-sangat terhad. Oleh kerana tu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, seperti mana yang disebutkan oleh Syekh ni, kitab, penulisan dan buku tidaklah tersebar luas pada zaman dulu. Ya. Bal adamul kitabah zahirah, dia kata. Bahkan buta huruf itu, tak boleh menulis, itulah yang menjadi perkara yang terzahir di kalangan manusia. Fa akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan, anna min alamati sa'ah, sesungguhnya di antara tanda kiamat itu, zuhurul qalam, terzahirnya pena, wantisharul kutubi wal kitabah, dan tersebar luasnya kitab, tersebar luasnya penulisan. Fa'ani ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lalu dibawakan hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Kata Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna baina yaday sa'ah taslim al-khassah wa fushu at-tijarah hatta tu'ina al-mar'atu zawjaha 'ala at-tijarah wa qat' al-arham wa shahadat az-zur wa kitman shahadat al-haq wa zuhur al-qalam. Yang bermaksud, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, inna baina yaday sa'ah, sesungguhnya di hadapan kiamat itu, maksudnya dekat-dekat nak kiamat nanti ni, akan berlaku satu fenomena. Apa dia? Taslimal khassah. Memberi salam itu hanya pada orang yang kita kenal. Yang ni kita dah hurai dulu. Yang mana kalau kita tengok, hari ni pun dah berlaku dah. Bagi salam tu hanya pada orang yang kita kenal. Orang yang kita tak kenal, walaupun kita tahu dia Muslim, berat mulut kita nak bagi salam. Ini satu benda yang jarang-jarang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, selagi mana tidak dipastikan orang itu kafir, maka memberi salam itu adalah satu kelaziman bagi mereka. Benda ni taklah berdosa. Bukanlah makna kalau kita tak bagi salam kira berdosa. Kerana memberi salam itu sunat. Menjawab salam itu yang menjadi satu kewajipan. Tetapi tidak memberi salam kepada orang yang kita tidak kenal adalah satu benda yang asing. Cuma sekarang ni dah jadi satu fenomena, satu budaya. Kan? Tak beri salam. Sedangkan kita tahu dia bukan kafir. Tapi kalau kita tahu dia kafir, kita tak bagi salam kat dia. Kemudian, kata Nabi SAW, wa fushuwat tijarah, berleluasanya perniagaan, hatta tu'inal mar'atu zawjaha 'ala tijarah, sehingga si isteri membantu suami dalam perniagaannya. Maksudnya perniagaan dah makin besar agaknya, perniagaan dah makin sibuk agaknya, sehingga isteri kena tolong suami. Isteri jadi pembantu, jadi asisten kepada suami. Adakah ini benda yang salah? Tak salah. Bukanlah semestinya benda ni satu dosa. Seperti mana yang telah saya huraikan dulu, petanda kiamat ni tak semestinya buruk, tak semestinya baik. Boleh jadi neutral. Kerana tanda kiamat ada yang buruk, ada yang baik, dan ada yang neutral. Ya, okey. Wa qat'al arham, memutuskan silaturahim. Yang ni buruklah. Yang ni berdosa lah. Ya. Wa syahadat az-zur, saksi bohong. Maksudnya dekat-dekat nak kiamat nanti ni orang banyak menipu. Bahkan di dalam riwayat yang lain, riwayat Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nas sanawatun khadda'at, akan muncul ke atas umat aku ni sanawat, tahun-tahun khadda'at, yang penuh dengan tipu daya.
Kan? Banyaknya penipu. Orang menipu ni makin lama makin ramai pula. Kan? Dan yang peningnya, yang menipu, si penipu dipercayai. Orang yang cakap betul dikata khianat. Ini problem lah. Syahadatul zur ini, dia orang kata apa, level dia lebih tinggi. Iaitu, dia menipu ketika memberikan penyaksian. Maksudnya dia ni dianggap sebagai saksi. Dia ni dilantik sebagai saksi. Sepatutnya, saksi kena amanah lah. Sebab dia punya cakap tu orang nak percaya, nak bina hukum. Tapi oleh kerana tidak ada iman dalam diri dia, bila mana tak ada takwa dalam jiwa dia, dia boleh menipu. Walaupun dia tahu, ya, pemberi penyaksian yang palsu ini akan menyebabkan ada pihak yang dizalimi. Ada pihak yang akan terkena hukuman sedangkan hukuman tu tak layak kena kat dia. Tapi benda ni akan berlaku dekat-dekat nak kiamat nanti ni. Wa kitmana syahadatil haq, dan menyembunyikan syahadah, menyembunyikan penyaksian yang benar. Pasal apa? Mungkin kerana dia rasa tak ada kepentingan nak bela benda yang betul. Kan? Mungkin dia rasa kalau aku bela nanti ni tak untung pada aku. Ataupun tak ada kepentingan apa pun, bukan dapat duit, bukan jadi kaya pun. Sedangkan dia tahu benda yang betul. Ada manusia yang menyembunyikan penyaksian kebenaran. Ini juga merupakan perkara yang salah. Ini juga perkara yang dikecam oleh agama. Wa zuhural qalam, dan juga tersebarnya pena. Okey, tengok. Kata Syekh, wala'alla al-ma'na min qawlihi sallallahu alaihi wasallam wa zuhural qalam. Boleh jadi makna daripada kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terzahirnya pena, ai zuhurul kitabah, ai zuhurul kitabati wal kutubil kathirah bintisyariha wa tab'iha. Dia kata mungkin dengan maksud tersebarnya pena ataupun terzahirnya pena ialah terzahirnya penulisan dan kitab-kitab yang banyak dengan penyebarannya dan cetakannya, hatta tusbiha maisuratan lada aghlabiyatin nas, sehingga buku-buku ni jadi mudah untuk dicapai, jadi mudah untuk diakses oleh majoriti manusia, bisabab tawaffuri wasail ittiba' wa taswir, disebabkan oleh kerana wasilah untuk cetakan, ya, dan juga penggambaran. Taswir ni maksudnya macam photostat lah. Wan nashr al hadithah, dan juga cara untuk penyebaran bahan-bahan cetakan ni sangat-sangat mudah untuk dicapai. Ya. Maksudnya pada zaman Syekh menulis kitab ni, dia hanya mungkin nampak yang menjadi mudah pada ketika itu adalah cetakan dan sebaran kepada cetakan. Kalau kitab ni ditulis pada zaman kita ni, pada hari ni ditulis, ataupun pada tahun ni ditulis, sudah pasti Syekh akan masukkan satu lagi, iaitu e-book. Yang mana hari ni, orang tulis buku tak payah cetak pakai kertas pun tak apa. Buku boleh didapati dengan cetakan PDF ataupun dengan e-book. Hari ni tuan-tuan, saya hanya perlu bawa laptop saja satu. Yang mana dalam laptop saya tu ada 14,000 kitab. Dulu nak bawa 14,000 kitab memerlukan kargo, perlu kotak, perlu lori. Hari ni kita bawa 14,000 kitab dalam satu laptop yang tak sampai 2 kilo pun. Tak sampai pun 2 kilo kitab tu. Macam mana boleh berlaku begitu? Kerana kita hari ni dah ada kemudahan. Apa kemudahan tu? Kemudahan e-book. Semuanya di-digitalize. Semuanya di-digitalkan. Ya, tapi walaupun tulisan-tulisan mudah untuk dicapai, walaupun buku-buku PDF tidak sukar untuk kita capai, untuk kita baca, walaupun kitab-kitab agama sudah ada dalam bentuk e-book, tapi masih ada lagi orang yang jahil. Dia kata waragam hadha kull. Dia kata tajiru al-jahal mutafashiyan bainan nas bi umuri syari'atihim wa dinihim. Dia kata
Dan semua ni walaupun pena sudah berleluasa, cetakan sudah banyak, kamu masih lagi melihat kejahilan itu masih berleluasa di kalangan manusia. Manusia masih lagi jahil berkenaan dengan urusan syariat mereka dan urusan agama mereka. Kan? Wa yu'ayyidu hadha aidan, dan yang ada lagi hadis yang menguatkan perkara ini. Hadithu Anas. Hadithu Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Anas menguatkan lagi benda tu. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Anas pernah bersabda, "Inna min asyrati sa'ah ay yurfa'al ilmu wa yadhharal jahlu wa yafshuwaz zina wa yushrabal khamru wa yadhhabur rijalu wa yabqan nisa'u hatta yakuna li 50 imra'atan qayyimun wahid." Ini hadis sahih ni, hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis Anas ni bagi tahu ya kepada kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat ialah apabila terangkatnya ilmu. Terangkatnya ilmu daripada manusia. Ilmu ni ilmu apa? Mungkin ada orang kata, oh kalau macam tu lambat lagi lah ustaz, kita nak kiamat. Sebab kita berada di waktu ataupun di zaman ilmu sedang berleluasa. Ilmu kita ni makin banyak ustaz. Dulu kita tak ada ni teknologi yang pelbagai ni. Dulu nak pasang internet pun terpaksa connect dengan kabel. Kan? Terpaksa connect dengan kabel, lepas tu berbunyi tek-tot baru boleh connect dengan internet. Hari ni ustaz tak perlu dah kabel-kabel ni. Hanya perlu pakai wifi. Satu wifi boleh connect mungkin dalam 7-8 device. Kan? Jadi kita berada di waktu ilmu tidak berkurangan. Sebenarnya tak. Sebenarnya ilmu yang terangkat di sini ialah ilmu agama. Buktinya apa? Buktinya bila ilmu agama terangkat, hadis Nabi ni kata apa? Inna min asyrati sa'ah ay yurfa'al ilm. Di antara tanda kiamat ialah ilmu terangkat. Bila ilmu ni terangkat, wa yadhharal jahl, kejahilan akan berleluasa. Wa yafshuwaz zina, maka zina akan berkeliaran. Ilmu apa yang kalau ia terangkat, kejahilan terhadap ilmu ni berleluasa, yang akan menyebabkan zina akan berleluasa? Adakah ilmu ekonomi akan menghalang orang daripada zina? Adakah ilmu engineering akan menghalang orang daripada berzina? Adakah ilmu sains politik akan menghalang orang daripada berzina? Jawapannya, yang lebih utama menghalang orang daripada berzina ialah ilmu agama. Kerana ilmu agama mengajar kita tentang untung, dosa dan pahala. Ya, tentang nasib orang yang buat dosa ni. Berzina buat apa? Sedangkan itu berdosa. Ilmu agama je yang ajar benda ni. Kan? Ilmu engineering, dia ajar buat bangunan. Dia ajar kira-kira. Bukan saya nak kata orang yang belajar ilmu engineering ni tak bagus. Belajar ilmu engineering bagus. Dia fardu kifayah. Ada tak engineer yang beriman? Ada. Bahkan mungkin engineer lebih beriman daripada papa ustaz ni. Ada juga. Tapi macam mana engineer boleh jadi beriman? Sebab dia belajar ilmu agama. Wa yashrabal khamru, wa yushrabal khamru, arak diminum. Ilmu apa yang halang orang minum arak? Ilmu agama. Wa yadhhabar rijalu, lelaki akan berkurangan. Wa yabqan nisa'u, perempuan akan kekal, maksud perempuan akan jadi ramai sehingga 50 orang perempuan diuruskan oleh orang lelaki. Maksudnya apa? Maksudnya di akhir zaman nanti ni ramai di kalangan manusia yang jahil terhadap agama mereka. Sebab itu kata Syekh, wa hadhihi al-alamah zahirah lil 'ayan. Petanda ini telah zahir pun di depan mata kita. Likulli man ta'ammala ahwalan nas. Jelas di depan mata bagi orang yang memerhatikan, bagi orang yang meneliti keadaan manusia fi ma'rifati umuri dinihim, dalam urusan mengetahui agama mereka.
Yang mana kadang-kadang dalam bab agama pun kita fail. Dalam hukum-hukum agama pun kadang-kadang kita tak tahu. Jadi, walaupun kitabah, walaupun tulisan, pena, cetakan kitab telah menjadi mudah pada hari ini, kejahilan terhadap agama itu still berlaku. Kejahilan terhadap agama tu masih banyak. Jadi kita punya tugas, tuan-tuan dan puan-puan, makin berat. Bukan kita nak kata kita pandai tau. Tapi setidak-tidaknya, kesedaran kita ini boleh menambahkan pahala untuk kita, untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat tentang pentingnya untuk mereka kembali kepada agama mereka dan belajar. Sama seperti kita juga perlu belajar. Ya, kita masuk kepada bab berikutnya, iaitu iktisabul mali bil lisan wattabahi bil kalam. Ini iaitu cuba untuk memperolehi harta dengan lisan, memperolehi harta dengan kata-kata, wattabahi bil kalam, dan juga berbangga-bangga dengan kalam. Berbangga-bangga dengan kalam. Jadi, apa maksud kata-kata ni ataupun apa maksud bab ni? Dia kata apa? Dia kata laisa aiban ay yaktasibal mar'ul mala aw yanalud dunya aw ayyanalad dunya bituruqil masyru'ah. Tidaklah menjadi aib, dia kata, jika seseorang itu memperolehi harta ataupun mencapai dunia dengan cara yang syar'i, dengan cara yang halal, yang tu tak menjadi salah. Wa min dhalika at-takassub wa min dhalika at-takassubul masyru' an tariqil bayani wal kalami wal hujjah. Dan di antara perkara yang halal itu ialah mencari rezeki, ya, mencari rezeki dengan cara menjelaskan hukum, bercakap dan memperjelaskan hujah, kama yaf'alul muhami wal muallim wa ghairuhum, seperti mana yang dilakukan oleh peguam, oleh guru dan selainnya. Fajullu i'timaduhum ala dhalik, yang mana kebanyakan usaha mereka itu bergantung kepada cakap. Hari ini kita ada peguam. Peguam penting tak dalam kehidupan kita? Peguam penting, kan? Peguam tu penting. Tapi adakah bermakna semua peguam itu bagus? Peguam yang bagus ialah peguam yang mempertahankan kebenaran. Kalau peguam itu tidak mempertahankan kebenaran, yang ni tak baguslah. Kalau dia tahu benda tu batil, dia bela juga, yang tu salah. Yang tu salah. Okey. Baik. Kemudian kata Syekh lagi, lakinnal mazmum ay ya'kul al-insana ad-dunya bilisani. Tetapi yang dicela ialah manusia itu memakan hasil dunia dengan lidahnya, sama ada imma bikasratil madah was-sana' bil batil liman la yastahiquhu, sama ada dengan begitu banyak memuji dan mengampu secara batil bagi orang yang tak layak untuk dapat pujian tu, au bil halifil kadhib fil bai' wasyira' awil kadhib, ataupun sama ada dengan bersumpah bohong pada jual beli, pada membeli dan menjual, awil kadhib, ataupun dengan pembohongan, wa ma syabaha dzalik, dan seumpamanya. Contoh dia kata, yang dicela kalau jadi guru tak dicela. Sebab apa jadi guru tak dicela? Jadi guru tak dicela sebab guru ni dia bercakap dengan perkara yang benar. Jadi peguam yang membela perkara yang benar tak dicela sebab dia mempertahankan kebenaran. Kan? Jadi penceramah agama umpamanya, adakah dicela? Kalau dia menyampaikan perkara yang hak, dia menyampaikan perkara yang benar, dia tidak dicela. Tapi siapa yang dicela ni? Yang dicela ini orang yang memakan hasil dunia, pergi mengampu orang yang tak layak, pergi puji orang yang jahat dengan pujian-pujian yang batil, ataupun dia pergi sumpah secara bohong dalam berjual beli untuk mendapatkan keuntungan.
Dia berniaga umpamanya, sepatutnya dia tak boleh menipu, tapi dia menipu. Kan? Tapi dia menipu. Dia siap sumpah lagi dengan sumpah bohong. Maka perbuatannya itu adalah perbuatan yang dicela. Ya? Dan begitulah seumpamanya. Ataupun dia menipu untuk mendapatkan habuan dunia dia. Kan? Ini semua perkara yang dicela. Okey. Kana li Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas ila abihi hajah. Kemudian Syekh bawa satu kisah. Dia kata apa? Dia kata Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, anak kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa Sa'ad bin Abi Waqqas? Sa'ad bin Abi Waqqas ialah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ada anak nama Umar. Yang mana anak dia tu ada keperluan, ada hajat. Faqaddama baina yaday hajatihi kalaman. Lalu dia pun mendahulukan dengan hajatnya itu satu kalam. Sebelum nak sebut hajat dia tu, disebut satu kalam. Disebut satu kalam, mimma yuhaddithu an-nasu min al-balagha was-saja' was-sana' yatawassaluna bihi liqada'i hajatihim. Yang mana dia punya ucapan tu ialah satu ucapan yang biasa disebut oleh manusia, ucapan yang mengandungi balaghah, keindahan kata-kata, saja', perkataan yang mengandungi saja', wasana, dan pujian-pujian yang biasa manusia guna untuk mendapatkan hajat mereka itu tertunai. Yang menyebabkan hajat mereka itu tertunai. Lalu ayah dia kata apa? Ayah dia kata, walam yakun Sa'ad yasma'uhu min qabl. Yang mana Sa'ad tak pernah dengar perkataan tu sebelum tu. Falamma faragh, apabila dia selesai sebut benda tu, selesai aja puji-pujian, ucapan-ucapan yang halus, kata Sa'ad apa? Qala Sa'ad, ya bunai, qad faraghta min kalamik? Qala na'am. Qala ma kunta min hajatika ab'ad wala kuntu fika azhad minni mundu sami'tu kalamaka hadha. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul sayakunu qaumun ya'kuluna bi alsinatihim kama ta'kulul baqaratu minal ard. Hadis riwayat Ahmad yang dinilai hasan dia punya sanad. Yang mana Sa'ad mengatakan kepada anak dia, Sa'ad kata, wahai anakku, kamu dah selesai bercakap? Kata anak dia, ya. Kata Sa'ad, aku ni kepada hajatmu itu tidaklah terlalu jauh. Dan aku tidaklah, dia kata, tak berapa nak bantu kamu ni hilang semangat, melainkan apabila aku mendengar kalam kamu ini. Yang mana aku mendengar Rasulullah SAW menyebutkan, Rasulullah SAW bersabda, sayakunu qaumun ya'kuluna bi alsinatihim. Akan muncul satu kaum di akhir zaman nanti yang mana mereka ini makan dengan hasil lidah mereka, seperti mana lembu makan daripada hasil bumi. Maka Nabi SAW menyebutkan bahawasanya di akhir zaman nanti ni ada manusia yang tak peduli untuk makan dengan hasil lidah, sama ada halal ataupun haram. Saya nak sebutkan betul-betul ni. Yang dicela oleh Nabi SAW ialah orang yang makan dengan hasil lidahnya itu dengan cara yang batil. Dengan cara yang batil. Ini benda yang tak dibenarkan oleh agama. Jadi saat ni dia tegur anak dia. Dia kata jangan berlebih-lebih dalam menggunakan lidah untuk mendapatkan sesuatu hajat. Kerana nanti bimbang, kamu satu hari nanti kamu akan gunakan kemahiran kamu ini untuk kamu dapatkan perkara yang kamu tak layak untuk dapat. Ini benda yang bahaya. Ini benda yang bahaya. Jadi Sa'ad sebagai ayah, dia pesan kepada anak dia perkara ni, supaya kamu jangan salah guna lidah kamu. Kamu jangan guna kemampuan untuk kamu berkata-kata dengan kata-kata yang manis, sehingga kamu dapat benda yang kamu tak berhak pun. Sebab apa tuan-tuan? Sebab perkataan ni bahaya. Ada orang yang pandai berkata-kata sehingga dia pusingkan hakikat. Nampak macam dia berhak sedangkan dia tak berhak. Ini bahaya. Dan
akan muncul golongan ini di akhir zaman. Ya, dia mencuri, dia yang merasuah, tapi dia potretkan ke orang dengan lidah dia seolah-olah menampak macam dialah pejuang, dialah orang yang baik, dialah orang yang patut untuk kita berikan sokongan. Kan? Contohlah, kan kita nak masuk zaman-zaman PRU ni, kita kena banyak berhati-hati melihat daripada segenap segi supaya kita tak termakan dengan kata-kata manis, dengan kata-kata yang halus, yang lunak untuk memperdayakan kita. Ini benda yang bahaya. Kemudian kata Syekh lagi, wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala min iqtirab as-sa'ati an turfa' al-ashrar wa yuḍa' al-akhyar ويقبح القول ويحسن العمل وتفري في القوم مساءة. قلت وما المساءة؟ قال ما كتب سوى كتاب الله. Yang bermaksud daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan di antara tanda dekatnya kiamat ialah apabila direndahkan orang-orang yang baik. Orang yang baik tu dipandang rendah. Diangkat orang-orang jahat. Ya? Akan berkata seseorang itu dengan kata-kata yang baik, tapi amalan mereka jahat. Dan amalan-amalan jahat akan meluas di kalangan golongan itu. Musa'ah. Apa itu musa'ah? Musa'ah ni benda jahat. Wamal musa'ah? Kata Nabi SAW, ma kutiba siwa kitabillah. Apa yang ditulis selain daripada kitab Allah. Maksud kitab-kitab yang ditulis selain daripada petunjuk kitab Allah. Yang ditulis itu banyak. Tapi yang ditulis itu bukan berpandukan kepada ajaran Al-Quran. Yang ditulis itu banyak. Tapi yang ditulis itu bukan mengajak orang untuk kembali kepada Al-Quran. Ini yang akan berlaku di akhir zaman. Orang yang jahat diangkat. Orang yang jahat dipandang mulia. Orang yang baik dihina. Dijatuhkan. Tidak diberikan tempat. Perkataan jahat akan menjadi, orang kata apa, berleluasa. Kan? Perkataan jahat tu berleluasa. Dan penulisan-penulisan yang tidak membawa orang kepada ajaran Al-Quran itu jadi berleluasa. Cuba kita tengok sekarang. Kan? Cuba kita tengok agak-agak dalam kehidupan kita, kita banyak baca apa? Kan? Kita banyak baca apa? Banyak baca sesuatu yang ajak orang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ataupun kita banyak baca benda-benda yang berbeza daripada itu. Banyak baca gosip-gosip umpamanya. Kita kena nilai. Ya. Nilai diri kita balik, ya, supaya kita ni sepatutnya banyak lagi membaca buku-buku, rujukan-rujukan yang boleh membawa kita kepada agama sepatutnya. Jadi bila baca hadis-hadis yang seperti ini, baru kita tahu, oh, sebenarnya kita banyak lagi kekurangan. Kita tak mampu untuk menahan masa. Kalau kiamat nak berlaku, dia akan berlaku juga. Tapi setidak-tidaknya sebelum ia berlaku, kita ada persediaan. Tu saya daripada awal saya sebut kan. Daripada awal saya sebut dulu, bila kita baca hadis-hadis akhir zaman ni, bukan tujuannya untuk kita menyerah diri tanpa buat apa-apa. Dia bukan dengan makna bila kita kata macam tu, bila Nabi kata macam tu, kita pun kata dah macam tu, nak buat macam mana? Kita perlu untuk merubah diri kita supaya tak termasuk dalam golongan yang jahat yang disebutkan di dalam riwayat. Kalau disebutkan di akhir zaman nanti akan ada orang kata apa, tersebarnya kitab-kitab yang tidak mengajak manusia kepada ajaran Al-Quran, kita kena asingkan diri daripada fenomena itu. Kita kena cari rujukan-rujukan yang bawa orang kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi malangnya tuan-tuan, hari ini bila kita cerita bab Quran dan Sunnah,
kembali kepada Quran dan Sunnah, kita disindir. Kan? Seolah-olah macam benda tu salah besar. Tapi sebenarnya benda tu adalah sesuatu perkara yang perlu. Kan? Nak baca kitab yang ajak orang kepada Quran dan Sunnah. Nak baca tulisan yang ajak orang kembali kepada Quran dan Sunnah. Kerana itu saja yang boleh menyelamatkan kita di akhir zaman ni. Kita tak mampu nak tanya kepada Nabi SAW secara langsung, secara direct. Kita tak mampu. Tapi apa yang kita mampu? Yang kita mampu adalah baca tulisan-tulisan yang membawa kepada manusia ini kenal ajaran Nabi SAW yang sebenar. Kenal sunnah Nabi SAW. Ya? Yang mana Syekh masuk bab yang ke-57, iaitu dia kata intisyarul kutub ghairil Quran. Tersebarnya kitab-kitab selain daripada Quran. Wa hadha aidan min alamati sya'ah ay yazdada iqbalun nas 'ala al-kutub fatushtara wa tutba' wa tasawwuquha wa tusawwiquha al-maktabat akthara min kitabillah, yani al-masahib. Dia kata ini juga merupakan petanda daripada petanda kiamat, iaitu tumpuan manusia lebih banyak pergi kepada kutub. Tumpuan manusia lebih banyak pergi kepada kitab-kitab, kepada tulisan-tulisan. Yang mana mereka punya tumpuan lebih banyak ya, kepada kitab-kitab selain daripada mushaf. Dia kata apa? Fatushtara wa tutba. Kitab-kitab ni dijual, dicetak, wa tusawwiquhal maktabat. Kedai-kedai buku duk promote sungguh-sungguh, aksar min kitabillah, lebih daripada dijualnya mushaf. Kan? Sedangkan mushaf itu asas. Kadang-kadang lebih menyedihkan, rumah kita mushaf pun berabuk, tak dibaca. Kadang-kadang rumah kita mushaf pun tak tahu letak kat mana. Mana mushaf tak tahu, lama dah tak baca. Itu musibah. Lebih dahsyat daripada tu, mushaf pun tak ada kat rumah. Kan? Mushaf pun tak ada. Tapi sekarang ni tak boleh jadi alasan lah kalau mushaf tak ada tu, taklah bermakna teruk sangat, sebab dalam Android kita, dalam handphone kita boleh download. Kan? Boleh download Quran. So dia kata mungkin saya tak belilah mushaf Ustaz, sebab mushaf dah ada percuma dalam handphone saya. Tapi kalau mushaf dalam handphone pun tak download, maksudnya macam mana kita ni? Kan? Macam mana kita? Maksud seolah-olah macam Quran itu tidak bermakna dalam hidup kita. Kan? Tapi tuan-tuan, mungkin ada di kalangan kita yang ada rasa rendah diri. Sebab dia kata, Ustaz, saya bukan tak mau baca, Ustaz. Dia kata. Ya? Bukan saya tak mau baca, tapi saya tak mampu nak baca. Saya tak mampu nak baca sebab saya dulu masa kecil tak belajar. Jadi, saya malu. Tuan-tuan, jangan malu. Jangan malu. Kerana apa? Kerana malu ni benda yang tak sepatutnya berlaku dalam menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu, tak boleh malu. La yata'allam mustahin wala mustakbir. La yata'allamul ilm mustahin wala mustakbir. Ini Jabir sebut. Mujahid sebut. Seorang tabi'in dia kata, orang yang malu dan orang yang sombong tidak mampu untuk mengaji agama. Ya? Tidak mampu untuk belajar agama. Tak boleh. Itu bukan tempat dia. Malu ini satu benda yang bagus. Tapi malu dalam belajar, benda yang tak perlu. Saya pernah jumpa satu manusia yang umurnya tu dah lanjut. Dan dia ni VIP. Ada, orang kata apa, ada title pun dalam masyarakat. Kan? Duduk dekat GLC. Tapi saya pernah tengok dia waktu saya pergi umrah dengan dia. Saya pernah tengok dia yang mana dia ni pada waktu tu duduk bersama dengan orang-orang lain, duduk dekat Masjid Nabawi tu belajar. Ya. Belajar Quran, dan bila saya nampak dia, lepas pada tu disebut kat saya. Kan? Disebut kat saya, dia kata saya sebenarnya belajar tadi, Ustaz. Sebab belajar. Belajar tadi sebab saya ni memang tak apa nak boleh baca Quran. Kan?
Masya Allah, saya kata ini adalah satu benda yang baik. Jangan malu, teruskan usaha ni. Sehingga pandai. Sebab apa sehingga pandai? Sebab kebaikan ni, selagi mana dia datang dalam hidup kita, tak kira umur kita banyak mana pun. Selagi mana ia datang dan waktu tu, kita belum mati. Kita belum nazak, nyawa belum sampai kat kerongkong, kita perlu syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kita kesempatan, yang memberikan kita kesempatan untuk merasa nikmat untuk berada dalam kebaikan. Itu yang paling penting sekali, tuan-tuan. Itu yang paling penting, yang kita mungkin ya tak rasa kesyukuran itu, tetapi kesyukuran itu sangat diperlukan. Kebaikan itu sangat-sangat diperlukan. Lebih baik kita meninggal dunia dalam keadaan kita ada usaha untuk ke arah kebaikan, daripada kita tak mampu untuk berbuat apa-apa, ataupun kita menyerah diri, seolah-olah kita orang kata apa, berputus asa dengan apa yang disebut, dengan apa yang ditentukan ke atas diri kita, sedangkan kita ada usaha lagi tapi kita tak mau usaha. Jadi ini benda yang tak sepatutnya berlaku. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, selagi mana ada nyawa dalam badan kita dan selagi mana datang kebaikan dalam kehidupan kita, kita terima. Kita terima sebab inilah kebaikan yang Allah Ta'ala inginkan berlaku atas kita. Sebab Nabi SAW sendiri sebutkan, Nabi kata, Inna Allah yaqbalu taubatal abd malam yughargir. Sesungguhnya Allah, atau kama qala, sesungguhnya Allah menerima taubat hamba tu selagi mana dia tidak yughargir, selagi mana nyawanya tidak sampai ke kerongkong. Tapi bila nyawa dah sampai ke kerongkong, maka yang tu tak dibuat apa-apa lah. Memang Allah Ta'ala tak terima lagi lah taubat dia, kerana dah terlewat. Okey? Jadi, kita sama-sama perbaiki diri. Bukan saya nak sebut ni mana saya baik sangat, tak. Kita sama-sama pernah melalui zaman di mana kita ada kelemahan yang banyak. Jadi kita cuba perbaiki diri daripada semasa ke semasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mematikan kita dalam keadaan kita inginkan kebaikan. Saya paling suka sekali cerita pasal seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang dah bunuh 100 nyawa. Bukan saya nak suruh tuan-tuan pergi bunuh orang pula, tak. Tapi nak bagi tahunya, nak bagi tahu berkenaan dengan bagaimana kesungguhan dia nak berubah. Bagaimana kesungguhan dia nak berubah, yang mana dia tanya orang macam mana nak bertaubat. Walaupun dia dah bunuh 100 nyawa, akhirnya dia berjaya untuk bertaubat, dan dia mati sebelum dia sempat untuk buat kebaikan pun. Tak sempat pun nak buat kebaikan. Kan? Bila tak sempat buat kebaikan, sepatutnya tak layak masuk syurga. Kerana Nabi SAW sebut dalam banyak hadis, di antara syarat nak masuk syurga itu mesti dapat beramal dengan saleh, beramal saleh. Ya. Jadi amal saleh ini merupakan prasyarat untuk kita mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia ni tak tempat untuk beramal. Dia mati dalam keadaan dia satu amal pun tak buat, tapi dia sempat bertaubat. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala terima taubat dia. Adalah kisah yang tuan-tuan, kalau tuan-tuan tahu, ya, dia ni memang mati dalam keadaan dia tak sempat beramal, tapi malaikat rahmat dengan malaikat azab tu bertengkar lah. Siapa nak bawa roh dia untuk ke langit, untuk bawa ke langit. Sebab kalau orang jahat, malaikat azab bawa. Kalau orang baik, malaikat rahmat bawa. Tapi orang kata apa? Dia ni problem sikit keadaan, dia tak tahu siapa nak bawa. Akhirnya satu malaikat diutuskan untuk menjadi hakim, untuk menjadi pemutus, dan malaikat ni sebut, malaikat ni kata, ukur tempat dia mati dengan tempat dia nak pergi, tempat dia mati dengan tempat asal dia.
ila ayyatihi ma kana aqrab huwa huwalah fahuwalah. Kira mana yang paling dekat dengan tempat dia mati tu. Kalau tempat dia mati lebih dekat dengan tempat yang asal dia, maka malaikat azab boleh ambil dia. Kalau tempat dia mati lebih dekat dengan tempat yang dia nak pergi, malaikat rahmat boleh ambil dia. Sebenarnya dia lebih dekat dengan tempat asal, tapi Allah Azza wa Jal mengarahkan bumi untuk lipat supaya dia lebih dekat dengan tempat yang nak pergi, menunjukkan Allah Subhanahu wa taala nak terima taubat dia. Allah Taala terima taubat dia, Allah Taala selamatkan dia, dan akhirnya malaikat azab membawa dia, ya. Malaikat rahmat membawa dia, ya. Maka dia diterima. Jadi ada di kalangan manusia ni yang Allah Subhanahu wa taala rahmati dengan taubat yang mereka lakukan. Jadi kita pun kena ada semangat tu, inginkan kebaikan walaupun mungkin kita rasa, ya, kita rasa mungkin dah lewat, kita rasa mungkin kita terlalu jahat, tapi jangan sekali-kali berputus asa. La tayasu min rahmatillah. Jangan sekali-kali kamu, ya, putus asa dengan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Rahmat Allah Subhanahu wa taala sediakan sangat-sangat luas. Taubat Allah Subhanahu wa taala pintunya sangat-sangat luas terbuka untuk hamba-Nya. Jadi jangan kita sekali-kali putus asa. Kita pergi kepada bab yang berikutnya, iaitu bab yang ke-58. Zamanu yaksuru fihi al-qurra wa yaqillu al-fuqaha wal ulama. Akan munculnya satu zaman yang mana qurra terlalu banyak, pembaca terlalu banyak, wa yaqillu al-fuqaha wal ulama, manakala fuqaha dan ulama itu berkurangan. Akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu min alamati sa'ah ay yaksura al-qurra wa yaqillu al-ulama. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat itu ialah qurra menjadi ramai, pembaca ramai, tetapi ulama itu berkurangan. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sayati zamanun taksuru fihi al-qurra wa yaqillu al-fuqaha wa yuqbadu al-ilm wa yaksuru al-haraj. Nabi SAW bersabda daripada Abu Hurairah, akan datang satu zaman di mana qurra menjadi ramai, manakala fuqaha menjadi kurang. Fuqaha ni orang yang pandai berkenaan dengan hukum. Wa yuqbadul ilm, ilmu akan dicabut, ilmu akan ditarik. Ilmu akan ditarik ni maksudnya Allah Taala akan tarik ilmu dengan mematikan ulama, mematikan fuqaha, tetapi tidak ada pengganti. Wa yaksurul haraj, akan banyak al-haraj. Qalu wa mal haraj? Sahabat bertanya, wa mal haraj? Apa itu haraj? Nabi kata al-qatl bainakum, pembunuhan sesama kamu. Akan banyak berlaku pembunuhan di akhir zaman nanti. Ya. Summa ya'ti ba'da dhalika zaman yaqra'ul Qur'ana rijalun la yujawizu taraqiyahum. Nabi SAW mengatakan akan datang selepas daripada itu satu zaman yang mana sekumpulan lelaki membaca Al-Quran, tetapi bacaan Al-Quran itu tidak melepasi tarakia mereka. Taraqiyahum, tarakia. Kita pun sebut tarakia dalam sains, iaitu tidak melepasi kerongkong mereka. Summa ya'ti ba'da dhalika zamanun yujadilul munafiqul kafir al-musyrik billah al-mu'mina bimithli ma yaqul. Kemudian akan datang selepas itu satu zaman, orang munafik yang kafir, yang syirik kepada Allah akan berbahas dengan manusia sama seperti mana yang diucapkan oleh manusia tersebut. Maksudnya di akhir zaman nanti ni akan berlaku perdebatan di antara orang munafik dengan orang mukmin. Akan berlaku perdebatan yang banyak, akan berlaku pembunuhan berleluasa. Dan pada masa itu pembaca ramai, qurra ramai, cuma ulama berkurangan. Wa yazdadul amru su'an idza qubidal ilm biqabdil ulama. Dan yang menjadi lebih buruk lagi apabila ilmu itu terangkat dengan kematian ulama. Hatta idza lam yabqa alim ittakhadha an-nas ru'usan juhala. Sehingga bila tak ada lagi orang alim, tak ada lagi orang yang pandai, manusia akan ambil pemimpin yang jahil. Fasuilu,
Pemimpin yang jahil ni akan ditanya, fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Mereka akan ditanya, lalu mereka akan memberi fatwa tanpa ilmu. Lalu mereka akan sesat dan mereka akan menyesatkan orang lain. Seperti mana riwayat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah azza wa jalla la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Yang bermaksud daripada Abdullah bin Amr, hadis Bukhari Muslim, ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, sesungguhnya Allah Azza wa Jal tidak akan mencabut ilmu itu dengan merentaknya daripada jiwa manusia. Tetapi Allah mencabut ilmu dengan mematikan ulama, sehingga apabila Allah tidak mengekalkan mana-mana ulama lagi, manusia akan mengambil pemimpin yang jahil. Mereka akan ditanya, mereka akan memberi fatwa tanpa ilmu. Lalu mereka sesat dan mereka akan menyesatkan orang lain. Hadirin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kata Syekh, hari ini kita akan tengok manusia ramai duk memperbetulkan suara nak baca Quran dengan elok dan dengan taranum dan sebagainya, tetapi dalam masa yang sama mereka mereka sendiri tidak begitu tadabbur dengan makna ayat Al-Quran. Bukan makna taranum itu tak bagus. Taranum itu bagus. Baca Al-Quran dengan baik itu bagus, baca tajwid itu bagus, tetapi yang lebih penting adalah tadabbur dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Dan kita tengok hari ini makin lama makin ramai ulama-ulama yang telah meninggalkan kita. Kan? Kita dah tengok dah, ulama-ulama ramai tinggalkan kita. Baru-baru ni Syekh Yusuf Al-Qaradawi, yang mana kita tak jumpa lagi pengganti yang sepertinya. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita berada dalam keadaan akhir zaman. Kita berada dalam keadaan akhir zaman yang mana kita sendiri tak tahu apa kesudahan kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala terimalah taubat kita, terima diri kita, tunjukkan kita dengan kebaikan, berikan hidayah taufik dan sentiasa membimbing kita. Kan, sebab itu kita selalu doa, la takilni ila nafsi tarfat ain. Jangan sekali-kali engkau tinggalkan diriku, ya wahai Tuhan, untuk aku uruskan diriku sendiri, walaupun sekelip mata. Biarlah Allah Subhanahu wa taala yang urus diri kita ni, ya. Baik. Wallahu a'lam. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu untuk malam ini. Insya-Allah jika ada kesempatan kita bertemu lagi, saya tengok kalau ada soalan ataupun komentar, saya cuba untuk jawablah, insya-Allah. Tengok dulu, baik. Mana tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riwayat Jibril memasukkan tanah ke dalam mulut Fir'aun di saat akhir hayat Fir'aun supaya tidak dapat bertaubat. Adakah sahih? Riwayat ini sahih. Riwayat ini adalah kitab hadis. Kalau tak silap saya, ia adalah dalam riwayat Al-Imam Tirmizi, yang mana riwayat ini daripada Ibn Abbas. Nabi SAW bersabda, apabila Allah menenggelamkan Fir'aun terus kata, amantu billah, amantu annahu la ilaha illa, amantu billadhi la ilaha illa alladhi amanat bihi Banu Israel. Aku beriman dengan Tuhan yang tidak ada Tuhan selainnya. Dialah Tuhan yang dipercayai, yang diimani oleh Bani Israel. Jadi Jibril pun ambil tanah masuk ke dalam mulut dia. Kerana Jibril bimbang akan terkena pada dia rahmat. Kenapa Jibril buat macam tu? Pertama sekali, Jibril ni la ya'sunallaha ma amarahum, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kan?
um, Jibril ni ataupun malaikat ni, Jibril daripada malaikat. Malaikat ni sekali-kali tidak melakukan maksiat kepada Allah. Pastinya atas arahan Allah. Jadi, wallahu ta'ala a'lam, berkemungkinan pada waktu tu Jibril menyebutkan dalam keadaan nyawanya telah sampai ke kerongkong. Jadi tidak ada manfaat taubat pada dia lagi. Disebut benda tu dalam keadaan dia ni dah tengok dah dia memang akan mati. Supaya dia tak mampu lagi untuk menyebutkan, kerana kalau sebut pun tidak memberikan apa-apa manfaat untuk dia. Wallahu a'lam. Ini ada sebut tentang fitnah duhaima. Fitnah duhaima ni nanti kita akan bincang secara detail berkenaan dengan dia, sebab hadis dia panjang. Fitnah duhaima yang mana fitnah ini fitnah yang sangat dahsyat. Fitnah yang sangat dahsyat, yang mana panjanglah kita cerita, hadis dia panjang. InsyaAllah jika ada kesempatan nanti kita akan bercerita tentangnya. Terus ikut kuliah ni insyaAllah. Assalamualaikum. Adakah tanda-tanda besar kiamat mempunyai susunan yang khusus? Sebahagiannya ada. Contohnya macam contohnya macam Imam Mahdi keluar dulu. Kemudian baru Dajjal, lepas tu baru Nabi Isa. So itu susunan yang disepakatilah. Tapi ada juga yang tak disepakati. Kerana dalam hadis Nabi SAW ada menyebutkan dalam keadaan ada dia punya sequel, ada yang tidak ada. Jadi sebahagian besar daripada susunan tu masih lagi diperselisihkan oleh para ulama, mana satu yang dulu, mana satu yang terkemudian. Assalamualaikum. Apakah amalan terbaik bagi yang telah berusia 60-an? Kerana masa yang tersisa mungkin telah singkat. Sebenarnya bukan kata 60-an aja, umur 30-an pun kena amal. Kerana kita tak tahu kita mati bila. Tapi umur 60-an ini cuba buat yang terbaik untuk umat. Maksud untuk diri sendiri dan untuk umat. Kalau kita ada rezeki yang lebih, kita infak di mana tempat-tempat yang bermanfaat. Kita hadiri kuliah-kuliah ilmu dan sampaikan kepada orang lain pula. Kan? Umpamanya kita mungkin kalau ada rezeki yang lebih, kita beasiswakan pelajar-pelajar yang nak menyumbang untuk umat pada masa akan datang. Ataupun kita banyakkan bersedekah kepada orang miskin. Kita banyak lakukan salat-salat sunat dan banyakkan berzikir. Banyakkan berzikir. Okey? Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ada soalan. Soalan saya Ustaz berkaitan dengan cerita Ustaz terbunuh yang bunuh 100 orang yang sempat bertaubat dan masuk syurga. Adakah dia terlepas dari siksa kubur dan dosa-dosanya membunuh 100 orang itu? Okey, ini adalah umat yang terdahulu yang Nabi SAW ceritakan kepada kita untuk kita jangan sekali-kali putus asa dengan rahmat Tuhan. Jangan putus asa dengan rahmat Tuhan. Manakala para ulama berbahas tentang taubat orang yang membunuh. Taubat orang yang membunuh ni diterima ataupun tidak? Ulama berbeza pendapat tentang hukum taubat orang yang membunuh orang lain. Tapi majoriti ulama Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan taubat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika cukup syaratnya. Jadi bila membunuh ni dia ada beberapa dosa yang perlu untuk kita rungkaikan satu persatu. Yang pertama, orang yang membunuh ni dia berdosa dengan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, dia berdosa dengan orang yang dia bunuh. Dan yang ketiga, dia berdosa dengan keluarga orang yang dia bunuh. Okey. Jadi, kalau orang yang membunuh tu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia baru lepas satu. Dia kena pergi minta maaf kepada keluarga orang yang dia bunuh. Maksud dia kena serah dirilah. Minta ampun. Kalau tak, kena bayar ganti rugi. Kalau selesai dua ni, macam mana dia nak minta tolong pada orang, minta maaf kepada orang yang dia bunuh? Yang ni, kalau dia taubat kepada Allah dengan taubat nasuha, insya-Allah Allah Taala akan selesaikan, Allah Taala akan gantikan kepada Allah Taala akan gantikan dengan sesuatu yang lain. Okey?
Baik. Okey, itu saja yang saya nampak soalan. InsyaAllah jika ada waktu yang lain kita bertemu lagi. Saya mohon maaf terkasar bahasa tersilap kata. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada tim NIA, Nur Islam Academy, ya, Datin Lin dan juga Datuk Seri Ayub yang menganjurkan kuliah kita, dan bersama dengan kumpulan-kumpulan mereka. Semoga Allah Ta'ala berkati usaha mereka. Terima kasih kepada yang hadir pada malam ini. Kita jumpa lagi dalam masa. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.